Kek TV KPM. Okey, pagi ni kita semua akan belajar berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar seperti yang kita ada kat depan Nisa tu, pokok-pokok kan, ada pokok bunga, pokok berdaun dan sebagainya. Dan kita akan belajar apakah faktor yang menyebabkan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Kita nak tengok satu dunia yang pelbagai. Satu dunia cikgu ya, bukan rumah saya ya. Kalau ada hidupan liar di rumah saya, risau saya. Tapi sebelum tu cikgu, kita bukan berdua-duaan saja di sini. Dengan penjarakan fizikal kita juga akan ditemani oleh murid-murid dalam talian. Jom kita bersama-sama dengan rakan-rakan dari SMK Tunku Ampuan Najihah. Apa khabar murid-murid? Lambai sikit. Hai semua. Cikgu, siapa yang ada bersama-sama dengan kami pada hari ini cikgu? Jadi pagi ni kita akan bersama dan belajar bersama-sama dengan Nisa dengan 4 orang murid daripada SMK Tunku Ampuan Najihah. Iaitu yang pertama kita ada Aina Najwa. Aina Najwa, lambai sikit Aina. Okey. Kemudian kita ada Sri Saru. Saru, hai. Kita ada Bibi Balkis. Lambai-lambai. Dan seorang lagi kita ada Saidatul Salah Nafisah. Ya, Nafisah. Mesra dipanggil Nafisah atau Saidatul. Baik, hai. Okey, murid-murid dalam talian, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, boleh tak bagi Nisa double thumbs up macam ni? Ya, semangat semuanya. Diharapkan murid-murid di rumah juga bersedia untuk topik kita hari ini. Jom cikgu, kita mulakan. Okey. Jadi pagi ni cikgu nak ulang balik tajuk utama kita ialah faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Jadi dalam topik kita ini, cikgu harap murid-murid akan dapat mengenal pasti apakah faktor fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tersebut dan dapat menjelaskan keempat-empat faktor fizikal tersebut yang menyebabkan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, itu harapan kita. Kita harap kita dapat belajar dan Nisa pun akan belajar sama. Boleh, tapi cikgu. Nisa, sebelum kita pergi lebih berlanjut lagi berkaitan dengan pokok-pokok dan hidupan liar ni, kita kena tahu dulu kedudukan kita dalam peta dunia. Boleh cikgu, jom sama-sama kita lihat. Kita sekarang berada di Malaysia. Tahukah Nisa ataupun murid-murid, kita berada di garisan latitude apa? Latitude apa? Murid-murid di rumah ada yang nak jawab? Saya cikgu. Silakan Aina. Garisan Khatulistiwa. Ya, betul Aina. Betul. Kita berada di garisan Khatulistiwa. Kedudukan kita dekat garisan Khatulistiwa inilah yang menyebabkan kita mempunyai tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Keadaan iklim kita adalah iklim Khatulistiwa. Cuba Nisa gariskan dekat peta dunia tu, di mana kedudukan garisan latitude Khatulistiwa tersebut. Okey, baik. Jom sama-sama saya nak bawa murid-murid di rumah untuk Nisa uji. Uji Nisa dan juga uji. Nanti murid-murid tengok betul tak Kak Nisa tanda gariskan garisan tersebut. Boleh murid-murid? Saya nak bagi semua nampak ni cikgu. Okey. Untuk kalau saya ada tips cikgu untuk mengetahui untuk menentukan di mana garisan Khatulistiwa, saya akan lihat di mana negara Malaysia. Okey, kalau di Malaysia saya nampak di sini. Kalau murid-murid nampak kan? Di bahagian sini, garisan Khatulistiwa tu dia lalu cikgu betul-betul dekat bawah. Macam dekat Johor, dekat Singapura macam tu kan. Dekat sini. Saya akan mulakan garis di sini. Kemudian kita buat saja garis lurus. Maaflah kalau garis tak berapa lurus ni murid-murid. Kita tak ada pembaris panjang. Agak-agak. Boleh tu. Makin naik pula lari garisan Khatulistiwa saya. Tapi lebih kuranglah macam ni cikgu. Okey, betul cikgu? Kita sepak boleh cikgu? Betul. Itulah kedudukan garisan Khatulistiwa. Kenapa kita nak tahu kedudukan garisan-garisan ni Nisa dan juga murid-murid kita pagi ni? Sebab apa? Kedudukan garisan lintang itulah yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semula jadi yang ada dekat dunia kita ni. Jadi kalau tumbuhan dekat Malaysia tak mungkin sama dengan tumbuhan yang ada di Korea. Ya, betul. Kan contoh yang macam mana tadi nak tunjuk? Yang ini. So
Ada tak di Malaysia pokok-pokok berwarna merah, oren, jingga? Tak ada cikgu, dan pokok-pokok kan? ni akan berubah warna mengikut musim di negara tersebut kan cikgu? Bagus Nisa, maklumat yang tepat. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu faktor mengapa kita ada kepelbagaian dalam tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Kalau kita lihat peta tadi, kita lihat ada pelbagai warna kan? Betul. Warna itu adalah menggambarkan jenis tumbuhan semula jadi yang tumbuh di dunia kita mengikut kedudukan garisan lintang. Maknanya kalau semakin ke utara, pokok tu dah berbeza-beza. Ya. Mengalami iklim 4 musim, jadi pokoknya lain. Mengalami iklim panas dan lembap macam kita Khatulistiwa, panas dan lembap sepanjang tahun. Hujan sentiasa kan, panas sentiasa. Jadi pokok menghijau. Okey, tak ada musim luruh, tak ada musim sejuk, tak ada. Jadi baik. berbezalah tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang hidup di kawasan tersebut. Baik. Didik TV KPM